Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zahidah binti Muhammad Zaira. Nama saya Nofatini binti Syukri. Saya Siti Hajar binti Pandan. Nama saya Muhammad Haji Hakim bin Roslan. Nama saya Ella Dania Prablinathan. Nama saya Muhammad Luman Hakim bin Rozaidi. Baiklah, saya akan menerangkan di bahagian definisi penyalahgunaan bahan, keruntuhan akhlak dan kalangan remaja. Bagi definisi penyalahgunaan bahan merujuk kepada aktiviti salah guna atau penggunaan sesuatu bahan terlarang atau bahan narkotik, alkohol dan pelbagai jenis bahan-bahan dalam jumlah tertentu atau dengan kaedah-kaedah yang boleh membahayakan diri individu atau orang lain. Baiklah, bagi keruntuhan akhlak pula, ia adalah merupakan salah satu masalah sosial di dalam Malaysia. Keruntuhan akhlak bermaksud pelbagai perlakuan negatif dalam kalangan remaja yang tidak membawa sokongan atau keuntungan kepada kekuatan sistem struktur ekonomi yang diamalkan dalam sesebuah negara. Seterusnya ialah suratan literatur. Antara kajian yang dikaji oleh kami ialah pengaruh faktor individu, keluarga dan persekitaran sosial terhadap tingkah laku penyalahgunaan bahan dalam kalangan remaja. Artikel ini menyatakan pengambilan bahan terlarang boleh menyebabkan seseorang remaja itu mengalami ketagihan yang melampau, seperti pengambilan tembakau akan menyebabkan remaja mengambil alkohol dan marijuana. Individu yang mengambil marijuana pada peringkat usia yang agak remaja akan berkecenderungan untuk mengambil dadah yang lebih kuat kesannya pada masa hadapan. Hal ini akan memberikan impak yang sungguh negatif kepada golongan remaja. Artikel seterusnya ada menyatakan bahawa pengambilan bahan terlarang di dalam kalangan remaja semakin meningkat dan ini merupakan salah satu asbab salah laku dalam diri remaja semakin runtuh. Pengambilan bahan ini merangkumi perbuatan seperti meminum minuman beralkohol dan mengambil dadah seperti syabu, ganja, pil hayal dan menghidu gam. Isi pertama ialah kewujudan pelbagai jenis dadah sintetik yang semakin berleluasa. Dadah sintetik boleh dikategorikan di bawah bahan fisioaktif baru NPS yang mampu mengundang kesan yang buruk kepada remaja. Hal ini akan menyebabkan remaja mudah berhayal dan berseronok. Tambahan pula, dadah jenis NPS ini boleh mengundang maut dan membawa kematian kerana dos yang terkandung dalam dadah NPS ini terlampau tinggi. Antara kumpulan dadah yang paling menjadi pilihan remaja ialah syabu, pil kuda dan ekstasi. Dadah sintetik yang dihasilkan secara tradisional dijual dengan harga yang agak mahal dan tinggi berbanding dadah sintetik yang dihasilkan dalam makmal. Ini telah menyebabkan dadah sintetik yang dihasilkan di makmal mendapat permintaan yang sangat tinggi kerana harganya mampu milik. Baiklah, saya akan menerangkan tentang faktor perkembangan teknologi yang tiada batasan. Pertama-tamanya adalah teknologi dalam bidang penghasilan ubat-ubatan. Penghasilan ubat-ubatan yang baru seharusnya memberi manfaat dan bukannya menjadi satu galakan untuk berlakunya penyalahgunaan bahan. Menurut portal rasmi MyHealth Kementerian Kesihatan Malaysia, antara jenis ubat yang boleh menyebabkan ketagihan adalah ubat tahan sakit yang mengandungi opioid, ubat tidur, ubat penenang dan ubat perangsang. Terdapat juga yang mengambilnya tanpa preskripsi dan menjadikannya sebagai satu alat untuk membuat mereka khayal maupun gairah. Seterusnya adalah perkembangan dalam teknologi perhubungan seperti aplikasi WhatsApp, Telegram dan juga WeChat. Aplikasi-aplikasi tersebut seharusnya menjadi alat komunikasi yang paling mudah, cepat dan penuh privasi tanpa dapat dikesan oleh sesiapa. Seharusnya baik bagi untuk menyampaikan pesanan kepada ahli keluarga, sahabat anda dan lebih penting ia adalah percuma. Namun jika disalahgunakan dengan menggunakan aplikasi ini untuk menjalankan urus niaga, jual beli bahan terlarang, terutamanya kepada golongan remaja, kerana aplikasi ini sudah menjadi sebati dalam diri mereka. So, mudah untuk mereka melakukan urus niaga jual beli tanpa dapat dikesan. Dan kemudiannya adalah perkembangan teknologi drone. Sebenarnya penciptaan drone ini hanyalah sekadar alat yang digunakan bagi merakam detik-detik indah dari sudut atas. Saban tahun teknologi drone ini semakin maju sehingga mampu dikendalikan dari jarak yang sangat jauh. Oleh itu, ia telah menjadi satu kesempatan bagi penyelundup ataupun tokan-tokan dadah ini menyalahgunakan teknologi drone bagi menjalankan operasi penyelundupan mereka. Bahan terlarang menjadi jalan penyelesaian masalah kepada golongan remaja. Hal ini kerana remaja ingin bahan-bahan tersebut akan menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh mereka. Tetapi bahan terlarang tersebut menghayalkan dan akan membuatkan berasa hanyut seperti berada di dunia lain. Isi kedua adalah tekanan daripada masalah yang dihadapi daripada peribadi, keluarga dan kerja. Sebab tekanan emosi berlaku secara keterlaluan, seseorang itu akan mengalami kemurungan sehingga tidak mampu berdepan dengan
tekanan tersebut. Isi yang ketiga adalah gangguan tekanan pasca trauma dan kemurungan. Dengan menggunakan ubat-ubat dan bahan-bahan terlarang untuk menangani masalah tersebut dapat membantu untuk menghilangkan masalah yang dihadapi oleh mereka. Selain itu, pihak sekolah yang gagal memberikan sokongan kepada pelajar-pelajar yang dihadapi masalah mencari penyelesaian di dalam dua sistem sokongan. Perkara ini mendorong pelajar atau remaja tersebut mencari individu lain sebagai jalan keluar dari masalah. Perkara ini memperkenalkan remaja kepada dadah, terutamanya dari rakan sebaya. Isi yang seterusnya ialah keluarga. Remaja yang sering menghadapi masalah dan tidak dapat sokongan daripada keluarga sering memilih jalan yang salah. Ini akan mengurangkan komunikasi antara ahli keluarga dan menyebabkan remaja lebih selesa untuk berada di luar. Saya akan menerangkan isi yang keempat, iaitu pengambilan dadah yang berlebihan akan meningkatkan kes jenayah. Baiklah, antara dadah yang popular dalam kalangan remaja pada masa kini adalah gam, heroin, cannabis, ganja, metafetamin dan morfin. Seterusnya, mengapa penyalahgunaan dadah ini berlaku dalam kalangan remaja? Terdapat pelbagai faktor yang mendorong kepada penyalahgunaan dadah ini. Antaranya adalah ingin mencuba sesuatu yang baru. Mulanya, mereka hanya ingin mencuba dadah tersebut untuk mengetahui rasanya, tetapi akhirnya perkara sebaliknya berlaku yang membawa kepada ketagihan yang melampau. Dan ini akan menjadikan mereka lebih kerap dan terdesak untuk mendapatkan dadah. Seterusnya, penyalahgunaan dadah berlaku akibat pengaruh rakan sebaya. Hal ini kerana rakan baik ataupun kawan merupakan golongan kedua yang rapat dengan diri kita. Sudah tentu mereka akan mengajak dan memujuk kita untuk mencuba dadah. Terdapat juga situasi di mana remaja tersebut akan dipulau atau disisihkan daripada kumpulannya kerana tidak mahu mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka. Seterusnya, penggunaan dadah dalam kalangan remaja memberikan kesan buruk terhadap dirinya. Sebagai contoh, pengambilan ganja akan menyebabkan ketagihan dan membuatkan remaja tersebut ingin mengambil dadah tersebut lagi. Sudah pasti mereka memerlukan wang yang banyak untuk memperoleh ganja tersebut. Apabila mereka tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk mendapatkan dadah tersebut, mereka terpaksa menggunakan cara lain bagi mendapatkan wang, seperti merompak dan juga mencuri. Dengan ini, peningkatan kes merompak dan juga mencuri akan terus meningkat dan akan membahayakan orang ramai. Seterusnya, dadah lain yang popular dalam kalangan remaja di negara kita adalah pil kuda. Penggunaan jenis dadah pil kuda ini tertumpu di negeri-negeri pantai timur di semenanjung Malaysia, di mana ianya diseludup ke dalam negara melalui sempadan Thailand. Kesan daripada pengambilan pil kuda adalah boleh mengurangkan selera makan, meningkatkan tekanan darah, insomnia serta meningkatkan keinginan seks. Isu yang kelima ialah pengambilan bahan terlarang menjadi punca peningkatan kemalangan jalan raya. Begitulah situasi nahas kes jalan raya yang membabitkan sikap remeh-temeh oleh remaja yang memandu di bawah pengaruh alkohol dan dadah. Kemalangan jalan raya yang berlaku adalah akibat oleh pemandu-pemandu yang tidak mempunyai etika dalam pemanduan jalan raya. Contoh bahan terlarang yang diambil oleh pemandu ialah dadah dan minuman keras iaitu alkohol. Dua bahan terlarang ini merupakan bahan terlarang yang sangat popular di kalangan remaja. Mereka mengambil bahan terlarang ini kerana ingin mencuba sesuatu yang baru atau ingin beri ketenangan kepada diri mereka akibat daripada stres yang mereka alami. Mereka merasa bahawa dengan mengambil kedua bahan terlarang ini akan membuatkan mereka lebih tenang dan boleh lari dari masalah yang mereka hadapi. Seterusnya, jabatan atau agensi kesihatan iaitu World Health Organization hanya membenarkan 50 mg alkohol dalam 100 ml darah atau kurang akan mengurangkan kadar kemalangan jalan raya, membahayakan diri pemandu dan orang lain jika memandu dalam keadaan yang tidak stabil kerana sukar untuk mengawal diri ketika mandu. Ianya juga perlu dielakkan ketika memandu di jalan raya yang besar kerana boleh menyebabkan kemalangan jalan raya yang oleh itu, pengambilan bahan-bahan terlarang secara berlebihan adalah perkara yang tidak baik, terutamanya di kalangan remaja. Pengambilan bahan-bahan terlarang ini juga sudah menjadi punca yang sangat besar dalam peningkatan kemalangan jalan raya di Malaysia. Kesimpulannya,
Bahan-bahan terlarang merupakan masalah yang sangat besar yang melanda golongan remaja. Hal ini kerana sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab telah menggunakan bijak dan kepintaran yang dimiliki oleh mereka untuk mengaut keuntungan yang sangat besar daripada golongan remaja. Mereka telah menghasilkan pelbagai jenis dadah dengan menggunakan makmal. Oleh itu, bahan terlarang tersebut semakin hari semakin bertambah dan amatlah sukar untuk diberhentikan serta dibendung sekeras-kerasnya. Tokan cenderung memilih remaja menjadi pelanggan tetap mereka kerana golongan remaja ni merupakan seorang insan yang baru mengenal dunia. Jadi mereka akan terus mencuba benda baru yang belum pernah mereka temui. Ada juga sesetengah remaja telah menjadi pusher dan telah menghasut serta mengajak rakan-rakan remaja yang lain untuk menikmati kekhayalan bahan terlarang tersebut. Keadaan ini akan menyebabkan mereka mudah untuk terjebak dalam ketagihan dadah. Golongan remaja juga merupakan golongan yang mempunyai banyak masalah dan mudah untuk stres kerana mereka ni baru saja melepasi zaman kanak-kanaknya. Keadaan ini akan menyebabkan remaja tidak boleh berfikir secara rasional sebelum bertindak untuk melakukan sesuatu. Jadi, remaja akan mengambil dadah seperti ubat penenang untuk menghilangkan stres dan dadah jenis 5 untuk berkhayal dan menghilangkan tekanan perasaan. Selain daripada mengambil dadah, golongan remaja juga cenderung untuk terjebak dalam penyalahgunaan alkohol. Jelaslah bahawa permasalahan yang dihadapi amatlah besar kerana golongan remaja yang merupakan modal insan negara lebih ramai di pusat pemulihan akhlak. Begitu, permasalahan ini dapat diselesaikan dan diatasi dengan baik kerana pengambilan bahan-bahan terlarang di kalangan remaja mestilah dibantah sekeras-kerasnya untuk mengelakkan keruntuhan akhlak di kalangan remaja. Remaja merupakan aset negara yang paling penting. Oleh itu, remaja mestilah diasuh sebaik-baiknya untuk menjadi pemimpin dan pengurus negara pada masa hadapan.